Puan Hajah Rotina Muhammad Daik, Ketua Pengarah Jabatan Lanskap Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang sudah pun berada di talian pada ketika ini. Assalamualaikum. Okey, baik. Terima kasih Puan Hajah bersama kami pada waktu ini untuk berkongsi tentang Hari Lanskap Negara. Tahniahkan sekali lagi Jabatan Lanskap Negara akan menganjurkan sambutan Hari Lanskap Negara HL ini pada tahun ini. Kalau kita boleh mulakan terlebih dahulu, terangkan sedikit tentang latar belakang sambutan HLN ini. Silakan. Terima kasih Yang Munawar. Alhamdulillah, pada tahun ini kita akan menyambut Hari Lanskap Negara kali ke-23. Mana kan Hari Lanskap Negara ia bermula pada tahun 1990 di mana berlangsungnya kempen tanaman pokok seluruh negara yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, dan kejayaan program tersebut telah membawa kepada Hari Lanskap Negara diisytiharkan sebagai sambutan di peringkat kebangsaan yang diadakan setiap tahun pada 3 Mac. Dan Hari Lanskap Negara pada tahun 2021 ini amat bermakna kerana ia merupakan sambutan yang diadakan sempena Jubli Perak, iaitu 25 tahun penubuhan Jabatan Lanskap Negara. Sangat menarik sekali sambutan Jubli Perak ini, 25 tahun penubuhan Jabatan Lanskap Negara. Mungkin Puan boleh kongsikan juga maklumat asas sambutan Hari Lanskap Negara 2021 ini. Bila ia akan diadakan, tarikhnya dan juga bagaimana kaedah pelaksanaannya. Sebab kita tahu kita sekarang ini masih lagi berada dalam suasana pandemik COVID-19. Okey, sambutan Hari Lanskap Negara tahun 2021 akan diadakan pada 2 dan 3 hari bulan Mac, di mana perasmiannya akan dilaksanakan pada 2 hari bulan Mac, iaitu pada hari Selasa, dan perasmian Hari Lanskap Negara ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Hajah Zuraida binti Kamaluddin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, di Dewan Kristal di bangunan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan sendiri di Putrajaya. Dan kali ini sambutan sebagaimana yang kita ketahui disebabkan oleh keadaan semasa, penganjuran sambutan Hari Lanskap Negara ini akan diadakan dalam bentuk seminar, dan seminar tersebut akan diadakan secara di atas talian sepenuhnya. Dan seminar itu juga dari segi pelancarannya sahaja yang akan dibuat secara fizikal, yang mematuhi segala SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak MKN. Okey, dan itu juga dari segi seminar, ia akan diadakan sepenuhnya di dalam bentuk atas talian, dan seminar itu akan boleh diakses melalui FB Live Jabatan Lanskap Negara. Okey, baik. Dan berkenaan dengan tema bagi sambutan Hari Lanskap Negara pada tahun ini, dan mungkin kita boleh kongsikan juga kenapa tema itu dipilih untuk diangkat pada tahun ini. Okey, tema Hari Lanskap Negara pada tahun ini ialah Towards Future Landscape, Localizing Sustainable Development Goals. Sebagaimana yang kita ketahui, tema ini dipilih kerana kita ingin menekankan dan juga menggariskan peranan-peranan pihak-pihak yang berkepentingan yang terdiri daripada pihak anggota masyarakat, agensi kerajaan dan swasta, serta pihak NGO dalam melaksana dan mengambil bahagian bagi mencapai matlamat pembangunan mampan di Malaysia dalam konteks seni bina landscape. Ini juga bagi mengatasi masalah ataupun isu-isu yang berkaitan dengan seni bina landscape yang timbul di dalam persekitaran, dan juga bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bandar. Tadi Puan ada menyentuh berkenaan atau cara program ataupun sambutan Hari Lanskap Negara 2021. Antaranya ialah penganjuran seminar. Mungkin Puan boleh ceritakan sedikit berkenaan seminar yang akan diadakan, apa antara intipati pengisian utama dalam seminar tersebut? Okey, seminar ini sebagaimana yang saya terangkan tadi akan diadakan secara atas talian, di mana ia boleh dicapai melalui FB Live Jabatan Lanskap Negara, dan di antara pembentang-pembentang kertas kerja yang
terlibat adalah pihak yang berpengalaman dalam bidang masing-masing yang berkaitan dengan seni bina landscape, dan di antara yang kita jemput adalah kita akan mendengar atau pembentangan perutusan daripada pihak UN Habitat yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Maimunah Muhammad Sharif, Pengarah Eksekutif United Nations Human Settlement. Juga kita akan mendapat perutusan daripada IFLA, iaitu International Federation of Landscape Architect. Presiden IFLA akan menyampaikan perutusan. Selain daripada itu, perutusan daripada World Urban Park oleh James Miller, iaitu Chair of World Urban Park. Selain daripada itu, pembentang-pembentang kertas daripada profesional yang berpengalaman daripada dalam bidang landscape dan juga penggubal dasar seperti pihak-pihak daripada pihak berkuasa tempatan, para akademik dan juga orang yang terlibat dalam bidang seni bina landscape. Dan kita semua masyarakat keseluruhannya mungkin ada sebahagiannya tidak memahami tentang apa sebenarnya kepentingan di sebalik sambutan Hari Lanskap Negara. Dan matlamat di sebalik penganjurannya mungkin disebabkan perkara-perkara penting yang perlu diketengahkan pada pagi ini. Jadi apa antara objektif matlamat sambutan Hari Lanskap Negara 2021 ini diadakan? Matlamat utama penganjuran Hari Lanskap Negara adalah untuk memberi penekanan kepada pendekatan dan juga pelaksanaan seni bina landscape dalam mengadaptasikan pencapaian pembangunan mampan di Malaysia, serta memupuk dan juga memperkenalkan kegiatan rekreasi norma baru dalam melakukan aktiviti riadah dan rekreasi di taman-taman awam selaras dengan dasar lanskap negara untuk mewujudkan kecintaan terhadap lanskap di kalangan anggota masyarakat Malaysia. Ia juga bertujuan untuk menyebar luas maklumat dan agenda baru dan terkini dalam program pembangunan lanskap kepada masyarakat. Selain daripada itu, ia juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran semua pihak bagi mempergiatkan usaha-usaha dan inisiatif bagi mencapai matlamat menjadikan Malaysia negara taman terindah, selain daripada memperkembangkan industri landscape itu sendiri. Menarik kan untuk menjadikan Malaysia negara taman terindah. Ya. InsyaAllah kita harapkan semua matlamat itu bakal tercapai insyaAllah dalam masa terdekat ini, dan kita pasti ramai yang akan terlibat dalam sambutan Hari Lanskap Negara 2021 ini secara hybrid. Seminar ini mungkin Puan boleh terangkan penglibatan beberapa pihak, mungkin kerjasama strategik dalam sambutan Hari Lanskap Negara ini. Okey, untuk penganjuran kali ini, penganjuran dianjurkan oleh Jabatan Lanskap Negara, Kementerian Perumahan dan Kajian Tempatan bersama dan berkolaborasi dengan rakan-rakan strategik iaitu Institut Arkitek Landscape Malaysia, ILAM, Pertubuhan Pengurusan Taman, Ameniti dan Rekreasi Malaysia, MyParks dan juga pihak Clean City. Dan kita maklum yang pihak yang memberi sokongan sepenuhnya ialah pihak pengurusan daripada Kementerian Perumahan dan Kajian Tempatan sendiri, dan saya ingin rakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang memberi sokongan dan kerjasama bagi menjayakan seminar ini dan memastikan sambutan Hari Lanskap Negara tahun 2021 ini berjalan dengan jayanya. InsyaAllah. Baik, Puan Hajar, sekali lagi kita war-warkan bagaimana bagi mereka yang ingin turut serta berkaitan dengan program ini. Okey, sebenarnya untuk menyertai seminar ini boleh secara langsung bersama-sama kami di FB Live Jabatan Lanskap Negara pada 2 dan 3 hari bulan Mac, hari Selasa dan Rabu ini. Baik Puan, kita sedia maklum juga Hari Lanskap Negara ini saban tahun dilaksanakan, tapi tahun 2021 ini ianya dilaksanakan secara hybrid ataupun secara norma baharu. Dan juga sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan Jabatan Lanskap Negara. Mungkin Puan boleh kongsikan apa antara pencapaian utama yang telah dicapai oleh Jabatan Lanskap Negara sepanjang 25 tahun ini. Okay, sepanjang 25 tahun ini, Jabatan Lanskap Negara telah berjaya untuk memberi kesedaran kepada keseluruhan masyarakat tentang pentingnya
untuk kita berada di dalam keadaan landscape yang selesa, dan juga sekarang kita tengah berusaha untuk memastikan kemudahan-kemudahan yang disediakan itu digunakan dengan sebaik dan sepenuhnya, di samping memberi kesedaran untuk memastikan rakyat Malaysia menghargai landscape semula jadi yang indah ini. Dan mengapa pentingnya untuk keseluruhan lapisan masyarakat memainkan peranan dalam usaha ini? Sebenarnya landscape ini terlibat secara langsung dengan persekitaran kehidupan kita sehari-hari. Jadi adalah penting masyarakat kita yang mengadakan ataupun mempunyai kesedaran untuk mereka menikmati dan juga menjayakan persekitaran kehidupan yang selesa, cantik dan indah. Baik Puan, kita dalam usaha untuk mencapai matlamat pembangunan mampan ataupun pembangunan lestari dalam negara. Jadi dalam hal ini untuk kita mencapai pembangunan lestari itu mungkin apa antara saranan Puan kepada masyarakat di luar sana berkenaan bersama-sama untuk kita menjadikan Malaysia ini indah, hijau dan sejahtera? Jadi sebenarnya yang penting ialah kita mesti menghargai landscape yang sedia ada. Setiap pembangunan yang kita laksanakan itu perlu memberi penekanan kepada landscape yang mana yang sudah sedia ada, dan pembangunan itu perlu disesuaikan dengan landscape itu. Jadi kita juga berharap keadaan landscape yang ada ini dikekalkan dan pembangunan itu diteruskan untuk kelangsungan ekonomi dan sosial masyarakat, di samping memberi penekanan kepada pengekalan ataupun penyelenggaraan keadaan persekitaran yang untuk dijadikan bersih dan indah sentiasa. Ya, dan sejujurnya Hajah, bagaimana agaknya peranan yang dimainkan oleh masyarakat keseluruhannya dalam memastikan Malaysia dapat menjadi sebuah negara taman terindah? Mungkin ada perkara-perkara yang perlu ditegur berdasarkan perbuatan manusia itu sendiri, kita sendiri, yang kadang-kadang kita tak sedar sebenarnya boleh memberi impak negatif terhadap lanskap negara. Jadi sebenarnya masyarakat sendiri yang perlu merasakan keadaan persekitaran yang mereka ingin diami itu adalah satu persekitaran yang bersih dan juga persekitaran yang indah. Jadi penting untuk masyarakat sendiri yang mempunyai hasrat tersebut. Jadi supaya setiap langkah yang diambil itu memberi penekanan kepada aspek-aspek tersebut. Untuk kita, sempena kita akan menyambut Hari Lanskap Negara ini, sudah pastinya peranan masyarakat cukup penting dalam hari ini. Mungkin Puan boleh kongsikan juga kepada penonton apakah antara manfaat jika lanskap negara kita dijaga dengan cantik, indah sekali, apa manfaatnya? Mungkin kepada ekonomi, kepada sosial dan juga pembangunan masyarakat secara keseluruhannya. Secara langsungnya, kalau kita lihat pembangunan landscape yang indah, yang teratur bagi sebuah negara itu, secara langsung ia memberi impak yang positif kepada perkembangan ekonomi, terutamanya dari segi sektor pelancongan dan juga sektor-sektor sosial yang lain. Jadi secara tidak langsung, dengan mempunyai keadaan landscape yang menarik, ia memberi faedah yang positif kepada sektor ekonomi negara, terutamanya dari segi sektor pelancongan dan juga sektor-sektor kemudahan masyarakat itu sendiri. Ya, dan sejauh mana dari segi aspek prestasi dan juga kualiti lanskap negara kita? Kalau ada negara contoh yang boleh kita lihat-lihat dari jauh dan boleh dijadikan satu sebagai tauladan untuk kita semua yang boleh kita perhatikan, semoga kita boleh jadi seperti itu. Selalunya kan Puan Hajah, bila kita tengok negara luar, kita kata cantiknya, kita akan banyak puji-pujian. Padahal dalam negara sebenarnya boleh juga jadi seperti itu kalau kita sendiri memainkan peranan yang penting. Jadi kalau kita boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan perkara ini, sejauh mana kualiti kita, adakah kita sudah ke hadapan dari segi lanskap negara ataupun masih lagi dalam keadaan yang di tengah-tengah sederhana, Puan? Sebenarnya sejujurnya negara kita mempunyai kualiti landscape yang amat baik ya. Jadi dari segi natural landscape kita panggil, natural landscape kita amat cantik. Sebab itu kalau kita tengok, kalau kita lihat
setiap pelancong suka datang ke Malaysia kerana keadaan landscape semula jadi yang menarik. Jadi kalau dilihat keadaan semasa negara kita ini dari segi landscape-nya, kita amat beruntung kerana kita mempunyai landscape dari segi keadaan semula jadi, bukit bukau, pantai dan juga tanah tinggi, gunung ganang yang menarik. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang ialah untuk mengekalkan keadaan landscape semula jadi yang menarik itu, di samping menambah nilai supaya ia menjadi lebih menarik dan juga diurus dengan baik. Yang penting ialah untuk menguruskan kawasan-kawasan tersebut dengan baik supaya pembangunan yang dilaksanakan itu dapat memberi atau mengimbangi keindahan sedia ada yang telah tersedia di negara kita. Ya. Saya setuju dengan Puan bahawa negara kita Malaysia mempunyai antara negara yang mempunyai lanskap yang cukup cantik dan indah sekali, dan ianya sekaligus dapat menarik kedatangan pelancong untuk datang ke negara Malaysia. Baik Puan, sekali lagi mungkin Puan boleh mewar-warkan kepada penonton Sambut Pagi Malaysia berkenaan Hari Lanskap Negara 2021 ini, Puan. Okey, Hari Lanskap Negara akan disambut pada 2 dan 3 Mac 2021 dan akan juga boleh dicapai melalui FB Live Jabatan Lanskap Negara, dan saya menjemput semua pihak untuk bersama-sama mendengar dan mendengar pembentangan daripada pihak-pihak yang akan membentangkan kertas kerja tersebut, kerana pengalaman mereka ini amat berguna untuk kita laksanakan di masa akan datang. InsyaAllah. Kita doakan semua nanti akan berjalan lancar. Terima kasih kami ucapkan kepada Puan Hajah Rotina Muhammad Daik, Ketua Pengarah Jabatan Lanskap Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan anda boleh sama ikut serta kerana difahamkan kaedah sambutan IJN 2021 seperti yang diwar-warkan, program secara hybrid iaitu live dan juga virtual. Majlis Perasmian IJN 2021 secara fizikal dan juga penganjuran hybrid seminar mengikut SOP yang dikeluarkan oleh MKN itu sudah pasti, dan kita sama-sama doakan semuanya nanti akan berjalan seperti mana yang telah pun direncanakan. Baik, terima kasih sekali lagi Puan Hajah. Terima kasih. Baik, itulah tadi perbincangan mengenai Hari